بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mungkin kemudian kita akan baca sedikit tentang satu kitab tentang ulumul Quran kemudian sebab minggu lepas ada yang tanya tentang bagaimana sebenarnya wahyu itu turun ya benar-benar silakan. Oke, ini ringkasan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Suyuti, Imam As-Suyuti, pakar ilmu hadis. Ya. Satu kitab nama dia Al-Itqan. Kita tak baca Al-Itqan ini 300 halaman. Lagipun dalam bahasa Arab. Saya dah share dengan grup terjemahan dia. So malam ini mungkin kita lihat sedikit lah sebab ada soalan bagaimana wahyu itu turun. Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh seorang mu'allaf dari Belanda, Netherlands, Ahmad von Denver. Boleh download dia ada PDF. So ini sangat mudahlah difahami. Dia pun nama dia introduction. Maknanya mukaddimah sajalah nak mengetahui apa itu ilmu mengenai yang berkaitan dengan Al-Quran. So kita tengok sikit saja sebelum kita masuk ke kitab kita. Dah ada lah sini Okey, contohlah antaranya lah benda-benda yang dibincang tapi kita terus kepada soalan itulah. Contoh dia kata revelation collection. Bagaimana compilation wahyu itu dihimpunkan. So kita tak ke sana lah. Ini order and arrangement, susunan surah. Kenapa begitu susunan dia? Contoh surah Al-Fatihah begitu pendek. Seterusnya surah Al-Baqarah. Jadi ada orang buat lawak. Dia kata imam ini baca surah Al-Baqarah panjang. Dia kata besok malam dia kata nak baca apa pula? Dia kata surah Al-Fil. Lagi panjang dia kata surah Al-Fil ni. Lagi besar daripada lembu kan. Al-Baqarah kan lembu. Al-Fil gajah. Itu antara makna ilmu tentang Quran ni tak berapa inilah. Walhal Al-Fil berapa ayat saja kan. Ini antara tajuk-tajuk dibincang lah tentang apa itu ulumul Quran. Macam mana dia turun, macam mana ditulis, dan sebagainya lah. So kita straight to the point lah. Apa yang ditanya hari itu, macam mana fashion wahyu itu turun. Kita tengok nanti banyak riwayat daripada hadis lah tentang cara-cara ayat apa wahyu itu diturunkan. Ini ayat Quran. Kita nak ini ayat Quran. Terjemahan dia. Ini satu penjelasan. As-Sabun ini dah meninggal di Turki selesai tahun lepas. Seorang ulama Syria. Okey, ini penjelasan dia. Ini sebelum kita baca hadis lah. Dia kata the revealed speech of Allah is of two kinds. Ada. So maknanya wahyu turun dua jenis. Okay, ini penerangan daripada ulama Syria lah. The revealed speech of Allah is of two kinds. As to the first kind, Allah says to Jibril. Maksudnya Allah bercakap kepada Jibril. Tell the prophet to whom I send you, dan Allah tells him to do this and this. And he ordered him something. So Jibril understood what his Lord had told him. Then he descended with this to the prophet and told him what his Lord has told him.
Okay, maknanya Allah bercakap komunikasi directly dengan Jibril. Apa bahasa itu kita tak tahulah. Allah Maha Pencipta bercakap dengan malaikat Jibril, ya, pembawa wahyu. Then he descended with this to the prophet and told him what his Lord had told him. But the expression is not this same expression. So maknanya bahasa yang Jibril dengar, besar kemungkinan Jibril guna bahasa lain dengan Nabi Muhammad. Wallahualam, kita pun tak tahu detail dia. Sebab Allah Pencipta berbahasa dengan Jibril, malaikat. So malaikat pula berbahasa dengan Nabi. Macam mana nak faham tu? Okay. So ini penerangan dari seorang ulama sebelum kita pergi ke hadis Rawahul Bukhari. So dia kata, not this or same expression, just as a king, contohlah, as a king says to someone upon whom he relies. Dia punya, mungkin contoh macam seorang raja, dia punya pembantu dia dan sebagainya. Tell so and so, bagi tahu tukang kebun ke sesiapa lah. The king says to you, strive in his service and gather your army for fighting. Arahan daripada sultan untuk perang, contohlah. And when the messenger goes and says, the king tells you, do not fail in my service, and do not let the army break up and call for fighting and etc. Then he has not lied nor shortened the message. Maknanya dia jujur lah. Itu maksud lebih kurang macam tu lah. So maknanya, tapi ada golongan Syiah, konon Jibril dia khianat. Sampai peringkat tu. Konon Jibril khianat, patut diwahyu bagi Ali. Jadi kita pun tak tahu kenapa orang-orang Parsi Syiah ni terlalu fanatik dengan Ali. Ada akidah setengah orang Syiah sangat fanatik dengan Ali. Dia kata Jibril tersilap, patut wahyu turun ke Ali. Tapi tersilap, Jibril tersilap bagi dekat Muhammad. Ini akidah songsang lah. And as to the other kind, Allah says to Jibril. Ini jenis wahyu turun, jenis nombor 2. And as to the other kind, Allah says to Jibril, read to the prophet this piece of writing. Ini biasa sangat kita dengar. Maknanya Jibril pernah turun dalam bentuk manusia dan dia peluk Nabi Muhammad SAW 3 kali. Dia kata Iqra, Nabi jawab ma ana biqari. Maknanya dia, Nabi mengaku, dia kata saya tak pandai baca. So Nabi tak pernah baca. Jibril turun bawa wahyu, dia suruh baca 3 kali. Ada tak sini? And Jibril descended with it from Allah without altering it, the list. Just as if the king write a written instruction and hand it over to his trustworthy servant. And says to him, read it to so and so. Suyuti said, ini Suyuti pengarang kitab Al-Itqan. Saya pun dah share dengan Ustaz Muaz. Terjemahan. Ada Masya Allah. Al-Itqan salah satu kitab dalam ilmu ini yang sangat terkenal. Dah diterjemah ke dalam bahasa Inggeris. Mungkin 300-400 lah dia punya halaman dia. Okey, makna bentuk kedua semacam surat bertulis. Maknanya benda tu dah siap lah. Tinggal serah kepada Nabi Muhammad SAW. So the king write a written instruction and hand it over to his trustworthy servant. And says to him, read it to so and so. Sayuti said, the Quran belongs to the second kind. So ini ulasan ulama lah. Suyuti. Dia kata the Quran belongs to the second kind. Maksudnya seakan-akan Jibril menerima Al-Quran itu dah written, dah bertulis. Lebih kurang begitulah. Ini fahaman dia lah.
And the first kind is the sunnah, and from this derives the reporting of the sunnah according to the meaning, unlike the Quran. So ini pendapat Suyuti. Maknanya wahyu itu turun dalam bentuk bertulis. Contoh yang diberilah. Tetapi dia kata yang pertama tadi, di mana Allah komunikasi direct dengan Jibril, kemudian Jibril komunikasi dengan Nabi, itu adalah hadis. Sebab itulah hadis Nabi Allah gambarkan sebagai wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi ini sabda dia wahyu, tapi wahyu bukan macam Al-Quran. Ya? Wahyu tapi sebab nanti hadis pun ada dua jenis. Hadis Nabawi, satu lagi namanya hadis Qudsi. Hadis Qudsi maknanya apa nak kata? Idea itu datang daripada Allah, tapi dia punya wording, structure daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh antaranya contohlah yang ringkas, ada beberapa hadis lah. Dia kata Nabi Allah pernah berkata, dia kata saya pernah sakit. Ini saya bagi bahasa Melayu dia dulu lah, senang. Saya pernah sakit tapi kamu tidak menziarahi saya. Okay. Jadi dalam riwayat itu adakah sahabat bertanya ataupun Nabi bertanya, bagaimana saya nak ziarah sedangkan Allah Tuhan Maha Pencipta. Ini bentuk hadis kursi. Jadi makna hadis kursi ini, bila seseorang itu ziarah seorang pesakit, maknanya Allah ada di situ, bukanlah fizikal. Itu maksud dia. Dia kata saya lapar, kamu tak bagi makan. Bukan Allah yang lapar, tapi hamba dia. Maknanya kalau kita rajin sedekah, fakir miskin, maknanya kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin ziarah orang sakit, ini hadis kursi nama dia. Jadi maknanya idea dia ni sensitif, dia punya oh ni. Okey, alhamdulillah. Dia tak boleh sentuh-sentuh dia. Okey. Okey, sabun ni memudahkan ataupun fahaman memetik pendapat Sayuti. Jadi maknanya dia wahyu boleh turun dalam bentuk yang tertulis dan boleh bentuk dalam macam message lah. Nabi faham kemudian diteruskan. So ini penerangan dia lah. So kita tengok pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis kursi. Itu. Hadis kursi for an introduction to the subject and select simple text. Okay. Sikitlah ke hadis kursi. Kursi means holy. Hadis kursi. Maknanya hadis, nama dia hadis tapi disandarkan kepada Allah. Dia bukan Quran. Dia sabda itu tidak ada dalam Quran. Okay. So nama dia hadis kursi. So kursi means holy or pure. There are some reports from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam where he relates to the people what God has said. Itu dia. What God has said, or says, or did, or does. But this information is not part of the Quran. Itu dia. Jelas. Hadis kursi, wahyu, tapi bukan dalam Al-Quran. Okay. Nama dia hadis kursi. Jadi mungkin nak membezakan dengan hadis biasa, mungkin semacam hadis kursi mungkin maklumat itu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan jelas. Tapi mungkin kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin macam maklumat tak berapa jelas lah. Cuma ada di situ ada campur tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi idea lah mungkin begitu. Contohlah macam laula an, ini hadis lah contoh lah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Makna dia seandainya, ini Nabi punya hadis lah.
seandainya saya tidak menyusahkan hambaku, seandainya saya tidak menyusahkan umatku, niscaya saya mewajibkan bersiwak setiap solat, sebelum solat lah. Jadi sebab itulah ada hamba Allah yang ikut hadis ini secara literal, letak kayu sugi dekat poket. Ini difaham secara literal lah. Kayu sugi letak kat poket. Jadi sebelum takbir, ini memahami hadis Nabi secara literal lah. Maknanya tak apa kita bersihkan gigi masa ambil wuduk rasakan di bilik air, bukan dekat masjid. Sebab benda ni sangat sensitif kan. Contoh kita berjiran dekat-dekat nak solat tu keluar kayu sugi, jadi ada orang macam tak hormat lah kan. Ini salah satu contoh macam mana memahami hadis secara literal. Okey. Mana kita nak faham hadis ni perlu kebijaksanaan. Jadi maknanya inda kulli solatin, setiap nak solat. Jadi tak semestinya sebelum takbir, maknanya masa kau ambil wuduk tu pun boleh. Itu maksud dia lah. Jadi kadang ada hamba Allah ini terlalu literal memahami agama ini. Ini contoh dibagi hadis kursi. Allah Almighty and exalted is He said. Ini jadi hadis itu juga Nabi perawi mengatakan Allah berkata begitu. Tapi bukan dalam Al-Quran. So Allah Almighty and exalted is He said, if my servant likes to meet me, I like to meet him. Ini hadis kursi. Kalau hamba-Ku suka berjumpa dengan saya lagi suka. And if he dislike to meet me, I dislike to meet him. 40 hadis kursi. Beirut Damaskus. Contohlah. Baik. Okey, kita tengok hadis yang agak panjang dari Imam Bukhari, pakar hadis. Ini 3 poin apa dia kata ni. In the Quran, the precise wording is from Allah. Ini penerangan dia lah. In the Quran. In the Quran, the precise wording is from Allah. Maknanya struktur bahasa itu daripada Allah. Okay. So sama dia berhuruf ataupun tidak, ini isu dia dalam kitab yang kita baca tu kan. Tapi dia kata, in the Quran, precise wording is from Allah, while in the hadis kursi, the wording is given by the Prophet Muhammad. Itu dia, beza dia lah. The Quran has been brought to Muhammad only by the angel Jibril, while hadis kursi may also have been inspired otherwise, such as example in a dream. Itu. Okay. So, contoh wahyu turun kepada Nabi Ibrahim, sembelih anak dia. Jadi wahyu itu turun dalam mimpi. Okay. So ini jenis-jenis wahyu lah. So Nabi Ibrahim bermimpi sembelih anak dia Ismail. So itu dianggap sebagai mimpi. So Nabi pun kadang bermimpi. Dapat wahyu. The Quran is inimitable and unique, but not so the hadis kursi. Okay. So maknanya hadis ini mukjizat, i'jaz. Maknanya tidak ada seorang manusia boleh meniru bahasa Al-Quran. Tetapi dikata hadis kursi ini tidak begitu. The Quran has been transmitted by numerous person. Tawatur. Tawatur maknanya mutawatir. Ini ilmu dalam hadis. Mutawatir ini maknanya diriwayatkan oleh sekumpulan manusia yang mustahil berdusta. Ini istilah tawatur. Tawatur ataupun mutawatir. Ini ilmu hadis lah. Hadis mutawatir makna dia sepotong hadis itu diriwayatkan oleh sebilangan ulama yang mereka mustahil untuk berdusta. And hadis kursi often only by a few or even one individual. Ini dia.
So makna hadis kursi itu ada keistimewaan dia sekalipun satu perawi. Perawi maknanya orang yang meriwayatkan. Okay. Jadi kita dalam Islam, saya ingat lagi dulu tahun 80-an di Malaysia ada hamba Allah yang menentang hadis. Saya tak nak sebut nama lah. So dia pun dah meninggal. Bila nak dikemumi pun timbul polemik kontroversial sebab bila tolak hadis ni Islam seseorang itu akan dipertikai lah. So dia banyak guna akal. So masa tu dijemput Ustaz Osman Al-Muhammadi pun dah meninggal. Jadi hamba Allah ini cuba pertikai kualiti hadis Nabi SAW. Konon tak payah hadis lah, kita pergi Quran saja yang autentik. Yang mana dia tidak dipertikai cara penulisan, cara periwayatan dan sebagainya. Jadi saya ingat lagi argumen Ustaz Al-Muhammadi, dia kata kita dalam Islam, dalam disiplin ilmu hadis ini ada namanya kitab Tadrib Ar-Rawi. Ini karangan Imam An-Nawawi. Tadrib Ar-Rawi diperincikan di situ ilmu-ilmu siapa nak terlibat dalam ilmu hadis. Sangat halus. Saya ingat lagi dia punya argument, dia kata kalau kitab Bible yang ada sekarang kita apply ilmu dalam kitab Tadribur Rawi, niscaya kitab Bible itu akan hancur, punah. Sebab di sana dikata tidak ada sistem sanad. Jadi makna ilmu hadis ini sangat teliti. Terutamanya bila sebut Rawahul Bukhari wa Muslim. Sangat teliti. Bukan tidak ada syarat. Ada. Imam Bukhari lagi ketat. Imam Bukhari lagi ketat dia punya syarat dia. Contoh. Imam Muslim dia tidak mensyaratkan jumpa antara satu dengan yang lain. Cukup dengan cukup satu. Imam Muslim sebab itulah dari segi syarat Imam Bukhari lebih berat syarat dia. Maknanya seorang perawi hadis mesti jumpa perawi yang lain. Katakan nombor satu dengan nombor dua mesti pernah berjumpa. Kalau Muslim, dia kata tak perlu berjumpa, hanya perlu sezaman. Satu hidup di Pakistan, satu di alam Melayu, cukup. Jadi benda ni panjang cerita dia. Sebagaimana ada ilmu tentang Quran ini, ada juga ilmu tentang hadis. Jadi sangat. Siapa nak tahu, kalau boleh baca lah. Macam Imam Malik itu pakar hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, An-Nasai. Itu semua pakar-pakar hadis. Jadi hadis ini mempunyai disiplin. Allahyarham Ustaz Usman Muhammadi kata, kalau ilmu Tadrib Ar-Rawi maknanya melatih para perawi. Bagi dia ilmu supaya apa yang patut ditulis, apa yang tak patut ditulis dan sebagainya. Tapi bila sebut tentang hadis ini banyak cerita lah. Sebab kadang konon ulama-ulama hadis ini pun kadang disalahguna oleh ahli politik. Sebab itulah timbul hadis maudhu'. Maudhu' maknanya hadis yang direka. Sampai peringkat tu. Jadi bukan senang nak membezakan hadis dhaif, hadis sahih, hadis maudhu' dan sebagainya. Okey. Saya nak share. Ini dia. Ini mungkin soalan tu. Revelation and how it came to the Prophet Muhammad. Okey, wahyu dan macam mana dia turun. Macam mana sampai tadi kita dah dengar sikit-sikit. Okey, the Quran revealed to Muhammad. Okey, ini saya rasa ini agak panjang lah. Ini Bukhari. Kita tengok.
narrated Aisyah, so Aisyah, isteri Rasulullah SAW bercerita. The mother of the faithful believer, the commencement of the divine inspiration to Allah Apostle was in the form of good dream. Maknanya Nabi pun mimpi juga. Salah satu cara wahyu nak turun kepada Nabi SAW pun mimpi. Ini Bukhari punya riwayat. In the form of good dream which came like a bright daylight. And then the love of seclusion was bestowed upon him. So maknanya wahyu turun, lepas tu Nabi suka berkhalwat. Khalwat sini bukan khalwat yang haram tu. So khalwat di sini maknanya suka menyendiri. Jadi Allah turunkan ilham, suka naik ke Jabal Nur, Gua Saur. Di situlah Nabi banyak bertahanus. Bertahanus maknanya bertafakur lah. Masa tu wahyu belum turun, Allah belum ajar lagi macam mana nak solat, macam mana nak berzikir dan sebagainya. So he used to go in seclusion in the cave of Hira, where he used to worship Allah alone. Macam mana Nabi beribadah kita tak tahu bentuk dia. Adakah dia sujud saja, rukuk saja. So di mana Nabi dapat ilham? Allahuaklam sebab dikatakan bapa saudara Khadijah, seorang yang penganut agama Kristian, Waraqah bin Naufal. Adakah dia dapat ilmu di sana? Kita tak pasti. Where he used to worship Allah alone continuously for many days before his desire to see his family. He used to take with him food, stay there, come back to his wife Khadijah to take his food likewise again, till suddenly the truth descended upon him while he was in the cave of Hira. So Iqra, ayat yang pertama, besar kemungkinan di Gua Hira turun. Kurang macam tu. The angel came to him and asked him to read. Inilah dia tadi. Maknanya ini hadis riwayat Bukhari. Kita biasa dengar. Maknanya ini jelaslah yang saya cerita tadi bahawa dipeluk ketat sehingga dikatakan Nabi berpeluh. The angel came to him and asked him to read. The prophet replied, I don't know how to read. The prophet added, the angel caught me forcibly. Ketat, dipeluk ketat. He expressed me so hard that I couldn't not bear it anymore. Nyaris-nyaris tak dapat bernapas. He then released me again and asked me to read. I replied, I do not know how to read. Release me tiga kali. Tiga kali kita tengok. Thereupon he caught me for the third time and pressed me, and then released me and then said, read in the name of your Lord. Itulah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okay. So ini lebih kurang lah. So malam ni kita tengok sikit sajalah tentang. So ini tak banyak 56 halaman. So boleh minum lah. Sambil-sambil minum petang tu boleh baca. Santai-santai lah. So mana ini ringkasan. Kalau nak baca yang 300 halaman tu boleh juga. Saya dah share juga. Jadi terjemah ke dalam bahasa Inggeris. Inilah dia. So ada nak tanya? Jelas Kau macam mana? So kita share. Saya dah share dengan Ustaz Muaz. So bolehlah halusi nak balik nanti kat rumah bincang. Okay. Okay, baik. Kita sebab dia ada deadline, kita kena habiskan kitab ni. Okay. Saya rasa kita dah sampai halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. 9. Aw yataqayyada bimakanin aw zamanin. Ataupun nature, tabiat Allah itu taqayyada, terkait bimakanin aw zamanin, terkait dengan tempat ataupun zaman, masa. So Allah Maha Suci, subhanallah. So bila kita sebut subhanallah, subhanallah, kita kena ingat subhanallah tu makna dia Maha Suci Allah.
Bahasa Melayu yang ringkas, Maha Suci Allah daripada setiap sifat-sifat makhluk yang lemah. Sebab Allah ini, sebab itulah orang Arab kata al-kamalu lillah. Kesempurnaan itu hanya pada Allah. Al-kamalu lillah. Itu expression orang Arab lah. Maknanya manusia ni siapapun hebat macam mana pun mesti ada kelemahan. So dia kata nak ringkaskan al-kamalu lillah, kelengkapan, kesempurnaan pada Allah sahaja. Ya. Ya. Jadi Allah tak perlu tempat dan tak perlu masa. Atau dengan mana dia? Dia punya translation. Atau dengan sesedih tidak selari. Kalau terjemahan dia nombor 10. Nombor 9. Terjemahan halaman 10 tapi baris kedua. Nombor 9 dia punya teks Arab nombor 1. Atau dengan keadaan zatnya yang maha tinggi bersifat dengan segala betul lah 1. Atau dengan keadaan dia terikat dengan sesuatu tempat atau masa. Betul lah. Teks halaman 9, terjemahan halaman 10. Atau dengan keadaan zatnya yang maha tinggi bersifat dengan segala yang baharu. Ini maknanya dia, ini yang negatif lah, tidak. Maknanya Allah tidak demikian. Lawannya. Sebab kita dah baca yang positif sebelum ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beri laluan lah kepada azan dulu. Atau dengan keadaan dia bersifat dengan kecil atau besar. Maknanya yang bersifat kecil atau besar ini hanyalah makhluk yang boleh diukur. Ada saiz. XXSL ke apa. Jadi Allah ini tidak ada saiz. Jadi kita jangan berkhayal bahawa Allah itu ada saiz. Jadi Allahu Akbar, kekuasaan Allah Maha Besar. Rahman Allah Maha Besar. Atau dengan keadaan dia bersifat dengan segala garat. Garat makna dia matlamat. Pada segala perbuatan atau hukum. Dan begitu juga mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala keadaan dia tidak berdiri dengan sendirinya. Jadi makna minggu lepas kita dah bincang Ghani. Ghani makna dia sangat kaya. Kaya yang sebenar. Jadi kita ni hanya Abdul Ghani. Abdul Ghani makna dia hamba kepada yang maha kaya. Jadi salah kalau kita panggil kawan Ghani. Ada juga Abdul Ghani panggil Ghani. Nama sebenar Abdul Ghani, hamba yang maha kaya. Sebab kita ni fuqara. Allahul Ghani wa antumul fuqara. Itu Allah sebut dalam Quran. Allahul Ghani, yang kaya sebenar-benarnya Allah, wa antumul fuqara, manusia ini hanyalah miskin sahaja. Dan begitu juga mustahil atas Allah Ta'ala keadaan dia tidak berdiri dengan sendirinya. Jadi berdiri sini kita jangan khayal berdiri tegak, dua kaki, tidak. Berdiri sini maknanya wujud sebagai Tuhan yang sempurna. Sebagai pencipta. Saya berdiri di sini hanyalah untuk memahamkan kepada kita lah. Maknanya Allah itu bukan berbaring ataupun dia duduk. So berdiri di sini maknanya dia sebagai Tuhan yang sempurna, lengkap. Itu maksud berdiri di sini. Jadi bukan berdiri tidak duduk ataupun tidak baring. Jadi kita bila kita kata qiyamuhu bi nafsihi, maknanya Allah itu menjadi Tuhan dengan dirinya sendiri, tidak memerlukan ruang, tidak memerlukan apa-apa saja yang kita boleh sebut. Itu maknanya qiyamuhu bi nafsihi. Dan begitu juga mustahil atas Allah Taala keadaan dia tidak berdiri sendiri. Maknanya dia perlu kepada apa-apa bantuan, tidak. Sama sekali tidak. Dengan keadaan dia adalah sifat yang berdiri dengan tempat, zat lain untuk berdiri. Maknanya dia
untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi Allah perlu kepada benda-benda lain ke? Tidak. Itu maksud dia. Atau berhajat kepada yang menjadikannya. Sama sekali tidak. Sebab Allah adalah, kita dah bincang, wajibul wujud. Al-wujud al-hakiki. Jadi kewujudan Allah ini adalah al-wujud al-hakiki. Kita wujud, Allah pun wujud. Beza dia, kita ada permulaan, Allah tak ada permulaan. Wujudnya Allah al-baqa, kekal. Kita ni tidak kekal. Itu. Begitu juga mustahil atas Allah Ta'ala bahawa dia adalah bukan satu. Jadi bukan satu, maknanya dua, berbilang. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, tidak di bawah ayat ini, dia kata, Lau kana fihima alihatani, Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. So Allah cerita dalam Al-Quran, Lau kana fihima, seandainya di langit dan bumi ada Tuhan lain, lafasadata, niscaya alam ini rosak, punah, binasa. Sebab siapa nak kuasa lebih? Maknanya bahasa mudah, dia akan fight lah antara satu sama lain. Ini Allah bagi kita berfikir dengan mudah lah. Maknanya tauhid adalah, sebab itulah tauhid ini sekalipun kita secara umum umat Islam tidaklah begitu rajin sangat berdakwah, tapi ramai mak saleh masuk Islam. Sebab kita tengok bila banding tauhid ini, dia sangat bersesuaian dengan fitrah kita sebagai manusia. Kalau bersih kita punya fitrah, insya-Allah kita pilih tauhid. Sebab itulah banyak padri-padri, profesor yang beragama Kristian ditinggalkan. Sebab dia tak boleh faham konsep Trinity. Jadi padri sendiri pun tak boleh nak jawab bila jamaah dia tanya apa itu Trinity. Tiga dalam satu. Dia tak boleh nak terangkan. Jadi bila dah bercanggah dengan fitrah semula jadi manusia ini, tak boleh terima, tak boleh faham apa itu tiga dalam satu, maka mereka banyak yang memeluk agama Islam. Ini antaranya lah, antara penyebab. Begitu juga mustahil atas Allah berbilang bahawa dia adalah bukan satu, bukan esa. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, lafasadata, langit dan bumi akan musnah. Dengan keadaan dia adalah bersusun pada zatnya. Bersusun. Satu lagi, bersusun. Jadi Allah ini, kita tak boleh bayang. Contoh macam benda wujud, ada komponen. Macam bangunan, ada besi, ada paku, ada papan dan sebagainya lah. So kita tak boleh nak berfikir ke situ. Sebab itulah ada hadis mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Berfikirlah pada makhluk Allah. Fikir tentang bumi, fikir tentang hujan, fikir tentang alam sahaja. Sebab skop akal kita hanya di situ. Wala tatafakkaru fi zatillah. Jangan berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. So minggu lepas pun kita dah bincang tentang statement At-Tahawi, seorang ulama hidup di kurun ketiga Hijrah di Mesir. At-Tahawi, Ja'far At-Tahawi, dikenali sebagai akidah At-Tahawiyah. Kita ulang sebab benda dia sangat padat lah, dia punya argument ataupun dia punya ungkapan. Dia kata, wa in kana fi syai'in fahuwa mahdud. Kalau Allah itu di satu tempat, maka Allah itu terhad. Sebab tempat sendiri itu terhad. Itu logik dia. Wa in kana min syai'in, kalau Allah itu ada bahan dia. Min syai'in ada bahan, diperbuat daripada sesuatu. Fahuwa makhluk, maka Allah itu dicipta. Wa in kana ala syai'in, kalau Allah itu atas sesuatu, fahuwa mahmulun, maka Allah itu
ditadah ke ataupun dipangku ke ataupun Allah tidak demikian. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak dapat bayang dengan pemikiran akal kita. Ya, ada 3 dia punya ungkapan yang sangat bagus kita hafal. Sebab ada juga orang Islam yakin bahawa Allah itu duduk atas arasy. Ini akidah apa ni? Akidah tajsim. Atau dengan keadaan baginya ada yang menyerupai pada zatnya. Jadi dia punya jawapan di sini laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Cuma ada kesimpulannya apa saja yang terlintas dalam pemikiran kita, Allah tidak demikian. Sebab apa yang kita dapat gambarkan pun sangat terhad. Maknanya apa yang Allah janjikan di syurga pun kita tak boleh bayang. Apatah lagi nak bayang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Allah sediakan balasan kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, rajin beramal, ikhlas kepada Allah. Nabi kata la yakhturu bi bali ahadikum. Maknanya kita tak boleh khayal sama dalam pemikiran ataupun dalam hati kita apa yang Allah persiapkan bagi hamba-Nya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ini maha kuat, maha kaya, maha bijaksana dan sebagainya, mencipta apa-apa yang kita tak boleh gambarkan. Atau dengan keadaan ada bersamanya di dalam wujud sesuatu. Ada bersamanya maknanya Allah disertai dengan benda-benda. Jadi sebab itulah kita tak boleh terima ada ungkapan mengatakan konon Allah duduk di atas arasy, kemudian di sebelah kanannya ada ruang berbaki, di situlah ditempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat-riwayat Yahudi lah. Tajsim. Kita tidak terima begitu. Atau dengan keadaan ada bersamanya, itu bersama Allah, di dalam wujud sesuatu yang memberi kesan pada mana-mana perbuatan. Memberi kesan mu'assiru fi fi'lin minal af'al. Atau yakunu ma'ahu fil wujud. Maksudnya Allah bersama dengan makhluk sehingga boleh mempengaruhi perbuatan Allah. Tidak begitu. Okay? Itu makna yang atau dengan keadaan ada bersama Allah di dalam wujud itu sesuatu yang memberi kesan pada mana-mana perbuatan. Jadi makna Allah tidak dipengaruhi mana-mana makhluk. Okay? Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala lemah pada mana-mana perkara yang mungkin. Lemah kan? Nah, betul. Al-ajzu maknanya lemah, tak mampu nak buat. Okey. So, mustahil. Jadi Allah ini kalau nak cipta kun fayakun. So tak perlu alat, tak perlu apa benda semua. Kun fayakun. Mengadakan sesuatu daripada alam ini di samping kebenciannya pada adanya, iaitu tiada kehendaknya Ta'ala baginya, atau dalam keadaan bingung. Jadi ini sifat makhluk lah. Maha suci Allah. So apa yang kita baca, apa yang kita faham di sini, semua sifat-sifat kelemahan kita tidak disebahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tajuk dia benda-benda yang mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam keadaan bingung, atau dalam keadaan lupa. Jadi mustahil Allah lupa. Kita beramal banyak mana pun, kita berzikir banyak mana pun, Allah akan balas. Tidak akan tertinggal satu pun. Atau dengan kerana illat, atau dengan kerana tabiat. Maknanya illat ini maknanya sebab. Sebab. Atau dengan keadaan tabiat, maknanya benda semula jadi, tabiat. Jadi benda-benda ini tidak ada yang dapat mempengaruhi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya al-kamalu lillah. Sifat sempurna itu dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa saja terlintas pada
fikiran kita, kita sebut subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah daripada apa-apa yang sifat-sifat negatif yang mungkin terlintas dalam pemikiran kita. Wa kadzalika yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumin ma. Jadi al-jahlu. Alimun. Allah alimun, khabirun, maha mengetahui, maha bijaksana dan sebagainya. Maha, bukan setakat tahu, macam kita hanya tahu, tapi Allah ini maha tahu. Alimun. Alimun, alim. Allah sifatnya alimun. Ini siapa yang belajar bahasa Arab dia tahu. Ini sifat mubalaghah. Alimun, basirun. Itu semua maknanya sangat-sangat melihat, sangat-sangat mendengar. Sami'un. Itu semua sifat-sifat mubalaghah nama dia. So kita ni hanya mendengar ala kadar ataupun lebih kurang, tapi Allah sangat halus pendengarannya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga mustahil atas Allah Subhanahu wa taala bersifat kejahilan dan yang semakna dengannya tentang apa-apa maklumat. Apa bacaannya? Tapi bahasa Arab dia al-maut, kewafatan ke? Ya? Kematian. Kematian. Tulisannya kematian. Hayyun, hayyun qayyum. Jadi maknanya kita dah baca sifat Allah Subhanahu wa taala al-baqa. Yuhyi wa yumit. Kematian. Yuhyi wa yumit. Antara sifat Allah Subhanahu wa taala yuhyi, menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. So macam mana dia nak mati? Memiliki sifat mati. Yang mati ini makhluk. Kematian, pekak, tak mendengar, buta dan bisu. Ini semua sifat-sifat yang dimiliki makhluk. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan bagi sifat-sifat maknawiyah di sini adalah jelas. Adapun yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala yaitu berbuat setiap perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Sebenarnya Allah tidak menerima apa-apa arahan. Allah tidak menerima apa-apa perintah. Allah tidak berbincang dengan mana-mana pihak. Jadi Allah nak berbuat, tidak berbuat. So tidak melibatkan mana-mana pihak ataupun keperluan. Adapun yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala itu berbuat setiap perkara yang mungkin wujud. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. So tidak ada tekanan. Tidak ada program yang mengatur perancangan Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha. Yakhluqu ma yasha maknanya dia Allah cipta apa yang dikehendaki. Wa huwa alladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Antaranya. Dialah Allah mereka bentuk kamu dalam rahim ibu. Kaifa yasha sebagaimana Allah kehendaki. Lelaki ke perempuan ke. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin di sini harus ada pasangan anak 5, anak 4, anak dan sebagainya, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Ada pasangan tak ada anak, ada pasangan belas-belas anak dan sebagainya, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yusawwirukum. Shape, bentuk kita dalam rahim ibu itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Adapun bukti wujud Allah taala iaitu baharunya alam. Ini. Balik semula kepada wujudnya Allah. Macam mana nak rationalize? Macam mana nak argue dengan golongan etis? Ada seorang muallaf. Saya suka tengok video dia. Nama dia Hamzah Zorzis. Dia asal usul dia daripada Greek. Sekarang menetap di London. Dia buat sebab mungkin dia banyak debate dengan golongan etis. Dia kata cuba bayangkan. Dia kata ada seorang hamba Allah dilonggok besi, getah, cermin, lepas tu ditinggal. Dia kata
masuk akal tak ni kata. Dia tinggal benda tu lebih kurang 2-3 minggu, lepas tu dia datang, terus jadi kereta. Ini argumen yang golongan etis tak boleh jawab. Kalau tak 100 tahun pun, dia tak akan menjadi kereta. 1000 tahun pun tak akan menjadi kereta. Bahan dah cukup. Semua. Bahan tayar, getah dah ada. Besi steering dah ada. Kan? Enjin dah ada. Tingkap cermin dah ada semua. Bahan dah siap dari situ. Tinggal nak kon saja. Itu tu makna dia. Sebab itulah argumen orang etis. Dia kata tak ada pencipta. Ini ni rasional, logik. Kita main logik lah. Sebelum ayat Quran. Sebab golongan etis ni tak percaya kepada wahyu. Tak percaya kepada kalamullah. Dia percaya kepada logik lah. Itu. Maknanya dia, so kesimpulannya, dunia, alam yang kita hidup ni, mustahil tidak ada pencipta. Itu tu logik dia lah. Maknanya mustahil alam ini menjadi dengan sendirinya. Kereta sebiji pun tak boleh buat. Macam mana nak cipta matahari, macam mana nak cipta bulan, bintang dan sebagainya. So mesti ada pencipta dia. Ini selesa bagus juga dia punya argumen ini. Maknanya dia, kewujudan ini tidak jadi dengan sendirinya. Ada tak benda jadi dengan sendirinya? Contoh yang simple aja macam kuih lah. Kuih. Tepung ada, minyak ada, telur ada. Campak je situ. Tunggu seminggu dia jadi apa? Tak jadi apa-apa kan. Contohlah. Kuih ni mudah. Kita nampak mudah lah. Orang buat. Tapi kalau tak dibuat, dia tak jadi. Ini maksud dia. Jadi itulah. Maknanya golongan etis ini mungkin salah guna dia punya akal dia. Maknanya kalau dia betul-betul guna akal dia, insya-Allah dia akan masuk Islam. Balik kepada wujud. Adapun bukti kewujudan Allah, iaitu baharunya alam. Baharunya alam, dia alam ini sekalipun kita tengok canggih. Tak boleh nak fikir bila dia berakhir, bila dia berawal. Tapi maknanya canggih macam mana pun alam ini, ianya dicipta. Ada penciptanya. Itu salah satu bukti lah kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So, pernah tak terbayang ada kereta tak ada yang cipta? Tak ada kilang. Dia tak pernah berlaku kan? Kita contohlah khayal nak apa? Nak kereta apa? Mercedes, BMW. Dia tak pernah berlaku kan? Buka-buka pintu ni. Kereta dah siap dah depan rumah. Ada? Ada? Tak ada kan? Jadi macam mana kalau benda kecil dia tak boleh cipta diri dia. Macam mana alam ini? Jadi Allah cipta 7 lapis bumi ni ke bawah. 7 lapis langit ke atas. Takkan tak ada pencipta. Itu dia. Okay. Baharunya alam. Okay. Kerana sekiranya tiada yang menjadikannya, bahkan ia terjadi dengan sendirinya, niscaya berlaku salah satu daripada 2 perkara yang bersamaan. Ini lagi panjanglah logik dia. Okay. Yang sama bagi rakannya, yang lebih atasnya tanpa sebab, dan ia mustahil. Jadi 2 teori ini adalah mustahil. Yang sama bagi rakannya, dia kata tengok dia punya bahasa Arab. Amma burhan wujudihi ta'ala fahudusul alam. Adapun bukti wujudnya Allah Subhanahu wa taala adalah baharunya alam ini, li'annahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa bi nafsi lazima yakuna ahlul amrayn al mutasawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhalun. Yang sama bagi rakannya, ayakuna ahadul amrayn al mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhalun. Kita cuba nak faham ini. Sama bagi rakannya. Mungkin maksud dia sama dengan rakannya. Konon alam ini dicipta oleh alam.
Faham saya nak cuba fahamlah di sini. Mutasawiyah ini makna dia andaian pertama ini kata sama saiz. Alam ini dicipta oleh satu kuasa yang sama saiz dengan alam ini. Mutasawiyain, sama. Mutasawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin. Ataupun dia kata rajihan alaihi, lebih hebat daripada atasnya bila sababin, tanpa sebab. Wa huwa muhalun, dianya adalah mustahil. Wa dalilu hudusil alam mulazamatuhu lil a'rad. Dalil baharunya alam, ia melazimi bagi segala sifat yang baharu. Seperti pergerakan itu. Jadi pergerakan ini adalah ciri-ciri makhluk. Jadi sebab itulah kita nak jawab di sini hadis qudsi, di mana berbunyi hadis itu, nazala rabbuka fi kulli lailatin. Tuhan kamu turun setiap malam. Tapi ada orang Islam percaya turun ini secara literal. Bahasa Melayu dia turun dari atas ke bawah. Tapi ulama Ahlussunnah mentafsirkan nazala di sini bukan Allah, tetapi boleh jadi rahmatnya, boleh jadi perintahnya, boleh jadi ilhamnya dan sebagainya. So sebab itulah perlu belajar bahasa Arab ini. Kalau tak nanti buka kamus, nazala mak dia turun, Allah turun. Ini menjadi salah satu topik polemik antara umat Islam. Sebab satu yang fanatik ta'assub bahawa Allah duduk di atas. Satu lagi fanatik bahawa Allah setiap malam turun. So yang mana saya nak pakai? Sehingga ada polemik mengatakan kalau Allah setiap malam turun, dia tanya, dekat Jepun turun pukul berapa? Katakan pukul 1. Okey, dekat Afrika pukul 2. Dekat China pukul 4. So kalau dia sentiasa turun, bila masa nak duduk atas? Ini ni kita pakai logik lah. Sebab ada Allah ini sifatnya tidak bergerak. Imam Al-Ghazali dah buat ni statement. Allahu munazzalun anil jihati wal harakati wal intiqal. Allah itu maha suci daripada jihad. Kita tak boleh tunjuk sebelah kanan ke, kiri ke, atas, tak boleh. Sebab yang mempunyai arah ini hanyalah makhluk terhad. Kalau dia ada di sini, dia tidak ada di sini. Makhluk yang kita tunjuk di sini, dia tak ada di sini. Itu maksud dia. Okey, Allah ini tidak demikian. Tidak bertempat dan tidak ada masa baginya. Okey. Mana tadi? Pergerakan. Munazzahun anil harakati, Allah maha suci daripada pergerakan, wal jihati dan arah, wal intiqal dan berpindah randah. Yang bergerak ini hanya makhluk. Bergerak sifat kelemahan makhluk. Jadi Allah itu tidak bergerak. Jadi mungkin kita terbayang kenapa Allah tak bergerak. Walhal pergerakan ini mudah sangat. Pindah kursi contohlah begitu. Tapi itulah Allah. Jadi maknanya bila Allah ini, kita cerita tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita tak boleh bayang yang. Sebab itulah kesimpulannya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi tadi saya bincang lebih kurang ini jugalah, pelajar master. Kita bincang pasal takwil. Takwil ini maknanya takwil ini maknanya kita mengalihkan makna satu perkataan yang literal kepada makna lain. Contoh macam mata. Hari tu kita dah bincang lebih kurang. Allah sebut ada mata dalam Al-Quran. Mata Allah. Tapi kita sebagai Ahlus Sunnah, kita tak kata mata Allah. Jadi makna itu makna takwil. Salah satu makna lah. Makna kita memaknakan mata itu sebagai pemerhatian Allah. Pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Al-Quran, lebih kurang lah. Kita boleh bincang nanti lebih halus lagi. Lebih kurang ada 3 makna takwil.
Yang kita duk bincang ni dengan golongan-golongan mujassimah ni ialah mentakwil sifat Allah. Contoh macam tangan. Bukan literal tangan. Bila kita sebut tangan literally, dia akan timbul pula jari-jari. Sebab itulah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yad ini, tangan Allah ini ditakwil menjadi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu antara contoh takwil lah. Ada juga takwil tapi dia tidak dipertikai lah. Takwil mimpi. Okey. Tak silap Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang. Ahada asyara kaukaban. Itu ada takwil dia. So takwil dia menjadi raja. Adik-beradik dia menjadi bawahan dia. Lebih kurang begitulah. Siapa yang hafal ayatnya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Maknanya mimpi 11 bintang, adik-beradik dia. Okey. Mimpi nampak bulan dan bintang, bulan dan matahari, itu takwil ayah dia. Itu takwil juga, maknanya penafsiran. So mimpi dalam Al-Quran diartikan juga sebagai takwil, tapi takwil di sini maknanya penafsiran mimpi. Itu makna takwil yang kedua. Makna takwil yang ketiga, perbuatan. Contoh, bila Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir, selesai semua dalam kelas ni biasa dengar cerita ni dalam Al-Quran. So Nabi Musa dihairan melihat tingkah laku Nabi Khidir. Dia rosakkan kapal, okey. Diperbaiki tembok. Lepas tu dibunuh anak kecil, lebih kurang gitu. Jadi bila Nabi Musa tertanya-tanya, Nabi Khidir pun terangkan, dia kata wa ammal jidaru. Adapun dinding itu di bawahnya ada harta karun. Okey. Wa ammas safinatu. Adapun kapal itu dia kata di sana ada seorang raja dirampas semua kapal yang elok. Sebab tu dirosakkan kapal itu. Contohlah begitu. Jadi ini pun makna dia takwil. Okey, jadi makna lebih kurang dalam Al-Quran bila sebut takwil ada 3. Satu, kita mentakwil sifat Allah. Kedua, mentakwil mimpi. Ketiga, mentakwil perbuatan. Yang Nabi Musa sendiri tak faham. Kenapa kapal yang elok dia pergi rosakkan. Rupanya takwil dia, penafsiran dia, di sana ada raja yang ganas. Dia rampas semua kapal yang elok. Ini contohlah. Baik. Pergerakan. Jadi Allah tidak bergerak. So, bergerak ini adalah sifat kelemahan yang hanya dimiliki oleh makhluk sahaja. Atau diam. Jadi maknanya kita tak boleh kata Allah buat apa. Dia diam ke, dia bergerak ke dan sebagainya. Itu kita diam atau selain keduanya. Jadi maknanya yang bergerak dan diam ini hanyalah sifat makhluk. Okay. Dan yang melazimi yang baharu adalah baharu. Itu. Semua sifat-sifat baharu ini hanyalah kita nisbahkan kepada yang baru. Dan dalil baharu segala sifat dapat dilihat perubahannya dari tiada kepada ada. Itu. Jadi Allah ini tidak ada azali, al-baqa, al-qidam. Al-qidam wal-baqa. Tak ada awalan, tak ada akhiran. Daripada perubahan, berubah. Jadi Allah tidak berubah. Jadi sebelum arash dicipta, Allah demikian. Selepas arash dicipta, Allah pun begitu. Tidak ada perubahan. Jadi maknanya dia, orang yang berkeyakinan bahawa Allah itu duduk di atas arash, apa posisi Allah sebelum arash dicipta? Adakah Allah duduk ataupun dalam posisi yang lain? Contohlah begitu.
Dan dalil baharu segala sifat dapat dilihat perubahannya. Allah tak berubah-ubah. Dari tiada kepada ada dan dari ada kepada tiada. Okay. Baik. Adapun bukti wajib kidam, sedia ada. Sedia ada, bukan sedia begitu saja. Jadi kita tambahlah perkataan supaya lebih jelas. Adapun bukti wajib kidam, sedia ada bagi Allah Ta'ala sekiranya dia bukan qadim, niscaya dia baharu. Itu dia. Jadi kalau Allah ada permulaan, maka dia baharu. So, setiap yang ada permulaan digambarkan sebagai baharu. Maka dia berhajat kepada yang membaharuinya. Membaharukannya. Jadi kita dah baca Allah itu tidak berhajat. Ghani. Jadi bila kita sebut hajat-hajat bagi Allah ini, keperluan ini, kita ingat Al-Ghani. Al-Ghani maknanya maha kaya. Ghaniyun, sangat-sangat kaya. Jadi nak bezakan, kita ni fuqara. Kita ni kaya macam mana pun, kita masih perlu lagi kepada untuk hidup. Perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu macam-macam. Allah maha kaya. Ghani. Jadi Al-Ghani yang sebenarnya hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kaya macam mana pun masih lagi macam-macam keperluan. Maka dari berhajat kepada yang membaharukannya, maka melazimkan daur. Daur maknanya pusingan. Dia pusing. Sebab dia perlu. Maknanya yang perlu, contohlah, pusing di sini maknanya sekarang dia perlu. Bila dah dapat keperluan, mungkin dia senyap. Lepas tu perlu lagi. Lepas tu perlu lagi. Contoh. Jadi Allah tidak demikian. Atau tasalsul. So daur ini ataupun tasalsul berhubungan tanpa kesudahan. Itu dia. Tanpa kesudahan. Adapun bukti wajib baqa, kekal baginya Ta'ala, kerana jika sekiranya ada kemungkinan dia diekori adam. Adam makna ketiadaan, niscaya ternafi kidam daripadanya. Kerana keadaan wujudnya ketika itu harus, bukan wajib. Ini wajib. Sebab itulah kita sentiasa ingat wajibul wujud. Kita kena tulis ini. Wajibul wujud, kewujudan Allah itu wajib. Bukan makna wajib sunat ke tidak. Wajib makna dia mesti ada. Bukan bila kita kata wajibul wujud, kita yang bagi sifat wajib itu maknanya memang. Jadi wajib di sini bukan lawannya sunat. Sebab kita ni mungkin wujud, boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud. Makhluk itu. Harus bukannya wajib. Dan yang harus itu tiada ada wujudnya kecuali baharu. Jadi yang harus, jadi yang harus ini mungkin. Mungkin wujud, yang kita ni sebagai manusia, mungkin wujud. Kewujudan, kita wujud, Allah wujud. Tapi hakikat kewujudan itu berlainan. Wajibul wujud dan mungkin wujud. Bagaimana ia berlaku? Baharu sahaja berlalu wajib kidam dan baqa'nya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi al-baqa' dan al-kidam itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. La awwala lahu wa la akhir lahu. Jadi kita tak boleh bayang yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berakhir. Adapun bukti wajib berdirinya Ta'ala dengan sendirinya kerana sekiranya Allah Ta'ala berhajat. Jadi sebut saja Allah berhajat, kita kena ingat cepat-cepat Allahu al-Ghani. Ghani, maha kaya. Sama sekali tak berhajat apapun. Kerana sekiranya Allah berhajat kepada tempat, niscaya dia sifat.
Dan sifat tidak bersifat dengan segala sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Dan Maulana Jalla wa Azza, ini bahasa Arab pula dicampur. Ya? Oh ya ke? Ada satu perenggan tertinggal. Yang mana tertinggal? Yang dua di bawah. Ya. 1, 2, 4 ni. Kalau kita tengok 1, 2, 3, 4. Tapi saya tengok teks nombor halaman 13. 4 ni. Contohnya, wa amma burhan wujubil qidam lahu ta'ala. 1. Wa amma burhan wujudul baqa. 2. Wa amma burhan wujud mukhalafatihi bil hawadisi. Ini yang tak ada. Tertinggal. Oh, tertinggal makna dia. Okey. Tak apalah, saya cubalah terjemahkan yang ketiga. Wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala al hawadis. Adapun bukti wajibnya bagi Allah menyalahi setiap perkara yang baru, fali annahu, kerana law ma sala syai'an minha, kerana seandainya Allah itu menyerupai perkara yang baru, lakana hadisan mislaha, maka Allah itu juga baharu sepertinya. Okey, itu argument lah. So kita boleh tulis yang apa? Tahawi sebut. Wadhalika muhalun, itulah perkara yang mustahil. Lima arafta, sebab kamu telah mengetahui qablu, sebelumnya, min wujubi qidamihi, bahawa Allah itu wajib bersifat qidam, ta'ala wa baqaihi, dan kekalnya. Ya. So itu tak ada terjemahan ke? Ada juga. Okey. Okey, yang keempat. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi. Adapun wajibnya Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyam. Qiyam di sini maknanya lengkap sebagai Tuhan binafsihi, dengan sendirinya. So qiyam di sini bukan macam kita teringat qiyamul lail ke apa, tidak ataupun berdiri atas dua kaki, tidak Maknanya dia Allah menjadi Tuhan sebenar dengan setiap sifat kesempurnaan binafsihi, dengan dirinya. Itu maksud dia. Tidak memerlukan cuaca, tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan apa-apa saja. Itu maksud qiyamuhu binafsihi. Dia menjadi Tuhan yang layak disembah dengan diri sendiri. Dengan sendirinya begitu. Itu maksud dia qiyamuhu binafsihi. Contoh macam kita lah. Dia menjadi seorang manusia. Adakah dengan sendirinya? Tidak sama sekali. Melalui ibu bapa, melalui dan sebagainya lah. Dia membesar sebab makanan bagus, cuaca bagus, dan sebagainya lah. Itu maksud dia. Jadi kita kena faham qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah menjadi Tuhan yang layak disembah dengan diri dia sendiri. Tidak ada faktor luaran menjadikan dia hebat. Tidak ada faktor luaran melengkapkan kualiti ataupun sifat Allah sehingga menjadi Tuhan yang layak disembah. Itu maksud dia. Qiyamuhu binafsihi. Jadi selain Allah, tidak qiyamuhu binafsihi. Okay. Contoh, kalau kita nak terjemahkan qiyam di sini sebagai berdiri. Maknanya kita bila kita berdiri, mesti ada tempat nak berdiri. Dah tidak binafsihi. Okay. Maknanya kita berdiri, mesti ada benda yang kita pijak, baru boleh berdiri. Jadi Allah, kalaupun kita nak kata dia berdiri tegak, tanpa sesuatu, Allah berdiri. Okay. Tapi tidaklah kita kata Allah berdiri daripada duduk, tidak. Jadi sebab itulah lebih selamat kita terjemahkan qiyamuhu binafsihi, maknanya dia menjadi Tuhan Allah yang lengkap, sempurna, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Fali'annahu ta'ala law ihtaja, itu
Seandainya Allah itu perlu kepada tempat, lakana sifat, maka ia akan menjadi sifat. Wasifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani, dan sifat itu tidak memiliki sifat-sifat ma'ani, walal ma'nawiyah, dan tidak juga ma'nawiyah, walaula wa maulana jalla wa azza. So ini bahasa Arab lah. Jadi saya tengok dalam bahasa Melayu pun ditulis bahasa Arab. Jadi kita terjemahkan. Dan maulana. Maulana literally ada Tuan kita. Tuhan kita lah sepatutnya begitu. Maulana jalla maha agung, wa azza maha mulia. So kita terjemahkan sebab itu bahasa Arab. Maulana, Tuan kita iaitu Allah, jalla maha agung, wa azza maha mulia, wajib bisifatin, dengan bersifat dengan keduanya. Maknanya Allah itu wajib bersifat dengan keduanya, itu jalla wa azza. Itulah yang dimaksudkan. Wa maulana azza wa jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaysa bisifatin. Tapi dia kata itu bukan sifat. Maka sebab itu dia bukan sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala jalla, maha mulia, maha perkasa dan mulia, agung, wa azza dan mulia. Walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan kaifa wa qad qama al-burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Dan sekiranya dia berhajat kepada yang menjadikannya. Mukhassisin dalam bahasa Arab, mukhassis maknanya yang mengkhususkan. Tapi saya tengok terjemahan di sini maknanya, dan sekiranya Allah itu berhajat kepada yang menjadikannya. Macam mana pula nak jadi Tuhan kalau ada yang menjadikan? Ini logik yang sangat contohlah. Setengah orang Kristian masuk agama Islam. Sebab dia kata macam mana menyembah Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa boleh mati, boleh lahir dan sebagainya. Jadi maknanya kalau Nabi Isa itu Tuhan dan dia hebat, yang menciptakan Nabi Isa lagi hebat. Jadi yang mencipta mestilah lagi hebat. Jadi itu kesesatan orang-orang Kristian, menyembah makhluk. Seorang nama dia, boleh tengok ini rajin berdakwah, terutamanya ke Afrika. Nama dia Abdul Rahim Green hijau. Nah itu nama dia, Abdul Rahim Green. Itu banyak dia punya YouTube. Dia masa kecil lah, sebelum dia dia kata ibu dia rajin berdoa sebelum tidur, dia kata. Tapi bila dia dapat tahu, dia kata Nabi Isa ni adalah manusia biasa. Dia kata macam mana kita nak berdoa ataupun menyembah Tuhan ke tandas. Buang air ke tandas. Jadi ini antara argumen yang kadang menyebabkan orang-orang Kristian memeluk agama Islam. Menyembah Nabi yang tidur, makan ke tandas. Dan sekiranya dia berhajat kepada yang menjadikannya, niscaya dia baharu. Jadi apa saja yang dicipta, maka dia baharu. Bagaimana ia berlaku? Maknanya benda itu tak boleh berlaku lah. Dan bukti telah berdiri atas wajib. Bukti telah berdiri maknanya bukti telah wujud. Dalil telah jelas atas wajibnya sifat kidam dan baka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita dah buktikan dalil-dalil, bawakan dalil-dalil tentang wajibnya sifat kidam dan baka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada apa-apa hajat. Adapun bukti wajib esa bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana sekiranya dia bukan satu, niscaya pasti tidak
diwujudkan sesuatu daripada alam ini, kerana pasti lemahnya ketika itu. Betul, ajiz, lemah. Tapi jawapan ini serasa yang lebih kuat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut tadi, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Jadi mana Allah sendiri memberi dalil yang kuat, seandainya di bumi ini ada Allah, ada Tuhan selain Allah, maka bumi ini akan hancur. Adapun bukti wajib bersifatnya ta'ala qudrat, iradat, ilmu dan haya, kerana sekiranya jika tiada sesuatu daripadanya, niscaya tiada terdapat sesuatu pun daripada benda-benda yang baharu itu. Jadi sifat kudrat, jadi takkan Allah tak ada kudrat. Contoh begitu. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala kun fayakun. Kudrat, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa mahu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jadi Allah menjawab, "Fanzur ilal jabali." Pandang gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung, bukit itu kekal keadaannya seperti itu, fasawfa tarani, maka kamu ada harapanlah untuk melihat saya di muka bumi ini. Falamma tajalla lil jabal. Ketika Allah bertajalli, bukan maknanya zat Allah ada di situ, tidak. Tajalli maknanya penampakan. Fenomena Allah Subhanahu wa taala menzahirkan ke atas gunung, gunung pun hancur lebur. So, Nabi Musa pun pingsan. Jadi maknanya dia, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tajallinya saja tak mampu dipikul ataupun ditanggung oleh gunung yang begitu padat, yang begitu hebat. Hancur lebur. Ini pengajaranlah bagi kita. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kita umat Islam yang beriman ini tidak dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, tetapi kita insya-Allah berpeluang menikmati nikmat syurga yang terbesar, iaitu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi ini rangkaian sifat kudrat, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita bayang kudrat Allah Subhanahu wa taala mencipta bumi 7 lapis ke bawah. Mencipta langit 7 lapis ke atas. Memang kita tak boleh. Maknanya makhluk Allah sendiri pun kita tak mampu nak bayang. Itu belum aras lagi. Maknanya kita satu lapis bumi pun kita tak boleh nak master, nak tahu apa yang ada. Belum lagi turun ke bumi lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan ketujuh dan sebagainya. Kudrat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bincang sikitlah tentang perkembangan di satu tempat. Nama dia Madain Saleh. Siapa biasa dengar? Ini boleh Google lah, tengok YouTube. Sebab Madain Saleh ini tengah dipromosikan. Jadi siapa yang pernah ke Jordan, Petra terkenal lah. Jadi Petra dengan Madain Saleh lebih kurang sama. Cuma Madain Saleh, dia ada cerita dia, ada hadis dia. So dia punya sejarah dia, Madain Saleh ini Allah pernah turunkan azab kepada kaum Samud. Boleh Google nanti tengok. Sehingga Nabi SAW diriwayatkan bila lalu di tapak Madain Saleh ini, dia tutup kepala dengan serban ke, dengan sejadah ke. Nak menggambarkan betapa hebatnya azab yang Allah pernah turunkan ke satu kaum Samud. Jadi sejak zaman Nabi sampai beberapa tahun lepas tak
pernah ada kerajaan yang berani nak usir ataupun nak majukan, develop sebagai tapak pelancongan. Tapi setahun dua akhir-akhir ini boleh tengok dia punya perkembangannya di YouTube. Dibangunkan begitu hebat sehingga ramai pelancong non-Muslim turun di airport Madinah. Ini bukan dongeng, bukan fitnah. Boleh tengok. Sebab daripada airport Madinah boleh naik kereta lebih kurang mungkin 2 jam, mungkin 3 jam macam tu lah. Maksudnya airport terdekat, airport Madinah. Okey. Jadi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala nak menurunkan azab memang sangat menggerunkan. Sehingga Nabi SAW memberi panduan ataupun pengajaran. Dia kata siapa yang lalu di situ hendaklah buat menangis. Lebih kurang begitulah. Begitu. Tapi kita tak. Orang Islam sekarang ni bukannya respect sangat. Hadis Nabi, maknanya selama berapa tahun, 1000 tahun lebih tidak ada yang berani nak teruk ke bidang itu. Madain Saleh nama dia. Lebih kurang macam adik-beradik Petra lah. Kalau di Jordan, siapa yang pernah ke Jordan, itulah dia. Jadi azab. Patut kita ikut panduan Nabi SAW. Tapi kerana kita tak pasti apa motif sebenar. Nak ekonomi daripada pelancongan barangkali, wallahu alam. Kudrat, iradat, kehendak. Kehendak, iradat maknanya Allah muridun. Kaunuhu muridan. Adanya Allah Subhanahu Wa Taala muridan, berkehendak, ada kemahuan. Yakhluqu ma yasha. Maknanya Allah cipta apa yang Allah kehendaki. Ilmu, alimun. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita ni ilmu tinggi macam mana pun Allah bagi sikit saja. Mana kita mengaji berpuluh-puluh tahun pun ilmu sangat terhad. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi ilmu yang kita ada ni sangat-sangat sedikit banding ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah ini ungkapan yang biasa orang-orang Arab sebut, wa fawqa kulli ilmin alimun. Maksudnya atas setiap orang alim ni ada lagi alimun. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, ilmunya luar biasa. Luar alam tahu, dalam alam tahu, muhitun bi kulli syai'. Allah meliputi bikulli syai' segala-galanya. Dan hayat, hidup. Jadi Allah takkan tak hidup. Jadi kalau konon ahli-ahli falsafah barat dia kata Allah dah mati. Sebab itulah dibuat apa mereka suka. Jadi kalau kita hayati 20 sifat ini adalah rumusan ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tak boleh pertikai sebab 20 sifat ini ada dalil akli dan nakli. Untuk menyokong. Nakli ada daripada hadis ataupun ayat Quran. Akli pakai akal. Jadi dua benda ni selari. Saya teringat mungkin kita tengok sikit lah. Saya kalau ada lah. Mu'tazilah. Ini contoh lah. So akidah yang kita pegang ni dah 1100-1200 tahun sejak dibentuknya. Jadi maknanya pernah sebelum ini ada kuasa nama dia Mu'tazilah. Pernah dengar Mu'tazilah? Ada yang pernah dengar Mu'tazilah? Dia tidak bertahan lama kerana terlalu banyak menggunakan akal. Tapi pernah berkuasa di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Mu'tazilah nama dia. Terlalu berlebihan menggunakan akal dan letak Quran Sunnah sebagai sumber nombor 2. Pernah berlaku di zaman Abbasiyah. Okay. Dan bahkan pengasas sifat 20 ini juga pernah menjadi Mu'tazilah. Lepas tu bertaubat. Jadi Mu'tazilah ini
dia begitu kreatif menggunakan kemampuan akal mencadangkan 5 usul, 5 dasar sebagai satu pegangan. Tapi kita tengok dia tak bertahan lama. Memang cantiklah, tapi maknanya ada kelemahan sehingga tidak dipakai sampai ke hari ini. Mungkin kita boleh tengoklah nanti ringkas. Yang pertama, tauhid. Jadi kita ni sebagai orang Islam, orang beriman, perkara nombor 1 tauhid, mengesakan Allah. Tapi cara mereka menggunakan akal tersilap. Terlalu rigid, terlalu ketat konsep tauhid mereka. Sehingga kadang-kadang menafikan sifat Allah. Sebab dia kata kalau zat Allah qadim, sifatnya pun qadim, maka syirik. Ada 2. Sampai peringkat tu. Sebab itulah teori Mu'tazilah ini tak kekal lama. Okey. Dah cantiklah tauhid ni. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Dia kata nak membangun masyarakat Islam yang bagus ini sempurna, kena aktifkan amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Baguslah. Yang ketiga, di sini dia punya ini berfalsafah. Yang ketiga dia kata al-manzilatu bainal manzilatain. Mungkin ramai yang biasa tak pernah dengar. Yang ketiga, al-manzilatu bainal manzilatain makna dia satu kedudukan antara syurga dan neraka. Ini pakai akal lah. Sebab dia kata siapa yang masuk syurga dengan amalnya. Siapa tak ada amal, tak ada dosa, dia kata duduk tengah. Ini tengok. Maknanya cerita masuk syurga dan neraka pun pakai akal dia. Ini bukti mengenepikan wahyu Quran Sunnah. Itu cerita tiga adik-beradik ni. Okay. Seorang beramal, mati masuk syurga. Seorang buat dosa, mati masuk neraka. Yang kecil mati tak ke syurga sebab tak ada amalan, tak ke neraka sebab tak ada dosa. Bila ditanya, dia tak boleh jawab. Itu salah satu punca kenapa Abu Hasan Al-Ash'ari keluar daripada Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah. Itu dia punya sikit sejarah dia lah. Jadi maknanya apa yang kita pegang sifat 20 ini dah dipakai dan diuji lebih 1000 tahun. Okey. Jadi maknanya pernah ada Mu'tazilah berkuasa di zaman Abbasiyah. Dah 3. Yang keempat, al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'id. Hebat ulama-ulama di sana Mu'tazilah ini, hebat. Ada yang hafal Quran, alim dan sebagainya, pakar hadis dan sebagainya. Al-wa'du wal-wa'id maknanya kita kena yakin dan percaya ada namanya al-wa'du, janji yang baik, siapa yang beramal dapat pahala, masuk syurga. Al-wa'id, janji yang negatif, buruk. Maknanya siapa buat dosa dia dapat balasan, azab. Okey. Saya silap dari segi susunan ni, minta maaf. Yang kelima, al-adlu. Keadilan. So kalau kita tengok memang cantik, tauhid, nombor 2 keadilan. Jadi kita nak membangun masyarakat yang Islamik, 5 prinsip ini. Tapi dari segi praktikal tak kekal. Hebat ni. Ini ahli falsafah. Banyak menggunakan akal. Tapi teori mereka tak kekal. Dah cantik dah. Kita tengok. 5 ni. Jadi tauhid yang pertama. Yang kedua al-adlu. Keadilan mesti ditegakkan. Itu teori dia. Nak membangun masyarakat yang mengamalkan Islam. Tapi kerana berlebihan, sehingga mereka berkeyakinan bahawa perbuatan manusia ini 100% dia bertanggungjawab. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Itu logik dia begitu. Jadi maknanya secara tidak langsung mereka menafikan takdir. Kita percaya kepada al-iman bil qada wal qadar.
Itu beza dia lah. Saya mungkin kalau adalah saya, kita tengok sikit. Ini dia. Boleh nampak kan? Kalau tak pun saya bagi dia punya tajuk dia lah. Apa yang saya cerita tadi tu ada di sini lah. So makna dia yang kita mengaji sifat 20 ni, ini dia. Asy'ariyah. And Mu'tazilah. Sebab dia pernah jadi Mu'tazilah dulu. Ada orang kata 40 tahun. Yang tokoh Mu'tazilah, ayah tiri dia. Ayah tiri, bukan ayah dia sebenar. Ayah tiri dia. Seorang alim. Pengasas Mu'tazilah. Ini bukti yang kita, ini sejarah dia. Ini ni. Dia pilih Asy'ari hidup. Ini. Okay. Saya bagi sikit-sikit sajalah. Ini. Okay. Sikit sajalah. Okay. Jadi sekarang ini kita bincang sikit lah. Ini ilmu lah. Ilmu. Bukan kita promote. Tapi kadang ada juga terlepas. Sepatutnya tidak begitu, tapi begitulah. Contohlah. So kita sifat 20 yang kita pegang ratusan tahun ini, kita kena faham betul-betul yang kita mengaji ni. Sebab kalau kita tak faham, kita takut benda ni pula masuk. Itu yang kita takut ni. Benda ni iaitu Tauhid 3. So Tauhid 3 saya yakin di Brunei ni tidak diamalkan. Tapi maklum sajalah teknologi moden ini dia menyelinap mana-mana. Itu. Okay. So Tauhid 3 ini kita dah pernah bincang. Sikit-sikit lah. So kita ulang lah supaya kita nampak dia punya tu. So Tauhid 3 ini uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Dan dah ada dah. Bukan setakat ada, memang dah agak ramai lah orang Nusantara meyakini yang ini. Ini maksud kita nak ilmu lah, kita share. Jadi maknanya dah 1000 tahun lebih bila kita sebut mainstream, aliran perdana umat Islam di sini. Sifat 20, 4 mazhab. Lebih kurang begitulah. Tapi akhir-akhir ini Tauhid 3 ini menyelinap masuk. So memang benda ni kita tak boleh kawal lah. Tak boleh kawal. So maknanya di Filipina, di Kamboja, di selatan Thailand, di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, benda ni dah ada penganut dia. Okay? Itu kalau kita tak hati-hatilah. Tapi kalau kita tengok, saya nak share di sini. Bukanlah kita nak macam merendahkan, tidak. Tapi makna kita share ilmu ini. Contoh, bukanlah kata nak, tapi ini fakta dalam perjalanan sejarah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Okay. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang syekh tarikat tasawuf di Baghdad. Ini bermazhab Hambali. Okay. Tapi kita tertanya-tanya, mereka yang berpegang kepada Tauhid 3 tak pernah bincang Syekh Abdul Qadir Jilani dari segi keilmuannya, dari segi kewaliannya, dari segi sumbangannya. Kenapa? Itu kita tanya-tanya. Okay. Kenapa? Mereka tidak memuji dan tidak juga mengutuk. Sebab nak mengutuk Syekh Abdul Qadir Jilani ini, gelaran dia Sayyidul Awliya, pemimpin segala wali. Nak memuji, takut pihak ini pula dia kata memuji golongan sufi. Mungkin itulah. Jadi diam sajalah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini hidup selepas Imam Al-Ghazali. Dan kehebatan ilmu dia boleh memberi fatwa dalam 2 mazhab. Mazhab Syafi'i pun boleh, mazhab Ahmad bin Hanbal pun boleh. Jadi boleh Google. Boleh Google siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Okay. So bila ini fahaman maknanya bagaimana ideologi itu boleh
ditukar kalau kita tidak berhati-hati. Masa dah 2-3 minggu ini kita dah tekankan bahawa Islam kita ini 3 komponen. Tak boleh tersilap. Kita menghayatinya, kita belajar ataupun tidak, itu cerita lain. Tapi kita kena terima Islam ini akidah, fiqh dan tasawuf. 3 ini. Tapi mereka yang kuat tauhid 3 ini, ramai di kalangan mereka tidak menerima apa itu tasawuf. Jadi maknanya mereka ni selektif. Ya. Syekh Abdul Qadir Jalani begitu banyak sumbangannya, mereka seakan-akan tidak diiktiraf. Padahal mereka satu mazhab. Ya. Mazhab Ahmad bin Hanbal. Mereka menjadikannya tokoh Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim, murid dia. Tetapi sebenarnya Ibnu Taimiyah tidak menolak 100% ilmu tasawuf. Ibnu Qayyim tidak menolak 100% ilmu tasawuf. Cuma sikap dua tokoh ini konon mahu memurnikan. Ini. Banyak orang tersilap. Mahu memurnikan ilmu tasawuf. Konon nak membersihkan daripada bid'ah, khurafat dan sebagainya. Lebih kurang contoh macam Hamka. Allah yarham Hamka. So Hamka peringkat awal dia tolak ilmu tasawuf. Tapi sebelum meninggal dia menulis kitab, tajuk dia Tasawuf Moden. Jadi makna kita, warisan kita sejak Nabi, Islam ini 3 komponen asas. Ya. Tapi kerana perkembangan akhir-akhir ini, siapa yang fanatik dengan tauhid 3, dia kata Islam ini hanya ada 2. Tauhid dengan fiqh saja. Tasawuf ini adalah punca segala bid'ah, khurafat, syirik dan sebagainya. Jadi sehingga dikatakan pernah berlaku seorang syekh tarikat meninggal di Mekah. Patut imam itu dia memimpin solat jenazah, tetapi kerana dia tahu bahawa si fulan itu pengamal tarikat tasawuf, maka dia tidak mau jadi imam. Sampai peringkat tu. Walhal yang meninggal ini pakar ilmu hadis. Profesor dalam bidang ilmu hadis. Inilah kita tak nak yang berlaku begini. Jadi kita kena perlu jelas. Ilmu yang kita mengaji ini, dia ada 3 komponen. Agama yang kita pegang ini, 3 komponen. Jadi maknanya mungkin di sana itu sistem. Di sekolah diajarkan begitu, bahawa Islam ini hanya 2. Akidah dan fiqh sahaja. Jadi maknanya rosak agama. Rosak agama. Jadi sehingga, ini yang paling teruk sekali. Sehingga pihak yang ta'assub dengan tauhid 3 ini, siapa saja dikaitkan dengan ilmu tasawuf, dia penyembah kubur terus. Dia punya gelaran. Ini penyakit dia. Jadi benda ni sangat menyedihkanlah, sebab Islam tidak demikian. Jadi maknanya mereka berjaya memberi imej kepada siapa yang mengaji ilmu tasawuf, diberi gelaran sebagai kuburi, maknanya penyembah kubur. Ini sangat malanglah. Mereka tidak membaca sejarah sebenar. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi, siapa Muhammad Al-Fatih. Baik, selesai kita berhenti di halaman apa tadi? Halaman 14 kan? Okay. Ada nak tanya apa-apa? So, tauhid 3 ni saya tak mengajar. Saya hanya kita untuk pengetahuan sajalah. Sebab benda ni dia berkembang. Berkembang mengikut kecanggihan teknologi. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, ini boleh Google nanti. Siapa nak baca tentang apa itu Mu'tazilah, apa itu Asy'ariyah. Okey. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halala wa shifaa'an min kulli da'in wa sakamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.